Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nabi Iqbal bin Muhammad Razali. Hari ini saya akan terangkan mengenai pengenalan bagi bola tampar. Sejarah bola tampar ini telah direka oleh Profesor William G. Morgan 1870 hingga 1942 pada 9 Februari 1895 di Youngman Christian Association YMCA, Amerika Syarikat. Permainan ini direka berdasarkan permainan tenis jaring dan bola keranjang dan beliau menamakan permainan baru ini sebagai Mintonente. Dan pada tahun 1896 nama tersebut telah ditukar kepada volleyball setelah cadangan dibuat oleh Profesor Aldrich T. Halstreet dan diterima oleh Morgan dalam persidangan. Pada tahun 1952 pula, Jawatan Kuasa Pentadbiran United States Volleyball Association USVBA telah memutuskan supaya nama permainan ini dieja sebagai satu perkataan, iaitu volleyball, dekat-dekat volleyball. Selepas itu, Persekutuan Bola Tampar Antarabangsa Federation International di Volleyball FIVB telah ditubuhkan pada tahun 1947. Kejohanan bola tampar sedunia bahagian lelaki yang pertama telah diadakan di Paraguay pada tahun 1949. Manakala kejohanan bola tampar dunia untuk bahagian lelaki yang manakala kejohanan bola tampar sedunia yang pertama untuk wanita pula berlangsung di Paris pada tahun 1951. Dan sejarah bola tampar di Malaysia, pada awal datangnya bola tampar ke Malaysia pada awal tahun 1930-an. Pasukan bola tampar dari Universiti Hong Kong dan China telah melawat ke Tanah Melayu untuk mengadakan perlawanan persahabatan di bandar-bandar yang besar seperti Singapura, Kuala Lumpur dan Pulau Pinang. Pada ketika itu, perlawanan bola tampar dianjur oleh Persatuan Olahraga China, China Athletic Society, mengikut negeri masing-masing. Itu secara ringkas mengenai sejarah bola tampar. Dan untuk kita menceburi dalam sukan bola tampar ini, kita perlulah mempunyai kemahiran asas bola tampar, iaitu setiap pemain ini perlu mempelajari dan menguasai beberapa kemahiran asas dalam permainan bola tampar. Dan kemahiran asas yang terdapat dalam permainan bola tampar ialah menyangga, servis, mengumpan, merejam dan mengandang. Saya rasa itu saja untuk sejarah bola tampar. Apa lagi? Peralatan dan pemakaian dalam permainan bola tampar. Yang pertama merupakan peralatan yang penting dalam permainan bola tampar, iaitu bola. Bola hendaklah berbentuk sfera, diperbuat daripada suatu lapisan kulit yang mudah, lentur dengan satu pundi getah atau bahan yang serupa di dalamnya. Warna mestilah seragam dan cerah, serta ukuran lilit pada 65 hingga 67 cm dan berat pula dalam 260 hingga 280 gram. Peralatan yang kedua ialah jaring. Jaring bola tampar adalah 1 meter lebar dan 9.5 meter panjang yang diletakkan di atas paksi garisan tengah. Dua antena diikatkan pada pinggir luar setiap jalur, tepi dan diletakkan bertentangan jaring. Kedua-dua antena dikira sebagai sebahagian daripada jaring dan menghadkan luang lintasan. Terdapat dua jenis ketinggian, iaitu bagi lelaki 2.43 meter dan bagi perempuan 2.24 meter. Ia diukur dari tengah gelanggang bermain dengan sepatang pengukur. Kedua-dua hujung jari mesti sama tinggi daripada permukaan bermain dan tidak melebihi 2 cm daripada tinggi rasmi. Pakaian juga dikira sebagai suatu peralatan dalam permainan bola tampar. Antaranya ialah jersey, seluar pendek dan kasut sukan. Jersey, seluar pendek dan stokin mestilah seragam, bersih dan sama warna untuk satu pasukan. Kasut mestilah ringan dan mudah lentur dengan tapak getah atau kulit tanpa tumit. Jersey pemain mestilah bernombor dari 1 hingga 18. Nombor-nombor tersebut mestilah dilekatkan pada bahagian tengah dan di depan belakang. Warna nombor mestilah jelas dan mudah dibeza daripada warna jersey dan mempunyai ketinggian minimum 10 cm di depan dan 15 cm di belakang. Hello guys, jadi pada segmen kali ini saya akan kupas sedikit tentang undang-undang yang terdapat dalam bola tampar. Bola tampar adalah satu sukan Olimpik di mana dua pasukan dipisahkan oleh satu net tinggi menggunakan tangan atau bahagian badan lain untuk memukul
atau menampas biji bola melangkaui net kepada pihak lawan. Setiap pasukan yang mempunyai pemain dibenarkan memukul bola tersebut 3 kali berturut-turut. Mata akan dikira apabila bola masuk ke dalam gelanggang lawan, lawan melakukan kesalahan atau lawan gagal mengembalikan bola dengan betul. Yang pertama sekali ialah semasa servis bola. Tukang serve boleh menggunakan semua anggota badan, tak kira lah tangan ke kaki ke ataupun kepala. Semasa serve, tukang serve bola mesti berada di luar gelanggang dan bola tu mestilah tidak melebihi daripada satu sentuhan. Kalau lebih maka batal. Okey, contoh kalau ni contoh sebagai bola, saya pukul dia dalam satu sentuhan je, tak batal. Tapi kalau terdapat 2 sentuhan, maka ia batal. Selepas itu, semasa menerima bola, boleh menerima bola lebih daripada satu sentuhan asalkan dalam satu pergerakan yang sama. Okey, contoh dia, kalau pihak lawan serve dan bola tu menuju ke kita dan bola tu laju, kita tak sempat nak digging, andai kata tekan badan kita dan tekan kepala kita dalam satu pergerakan yang sama, maka tak batal. Tapi kalau contohnya kalau kita dig dan kita yang set sekali, itu batal. Okey, dan semasa dalam permainan, kalau pemain menyentuh net, maka automatik mata akan dibagi kepada pihak lawan. Bagi setter pula, biasanya setter dia akan berada di tengah gelanggang menunggu bola pertama daripada digger untuk diset kepada spiker. Tapi dalam hal ni, biasa kaki setter ni dia akan melewati di tengah gelanggang, jadi dia tidak batal. Yang batalnya kalau situasi macam ni. Dan akhir sekali, dalam mana-mana sukan sekalipun, janganlah kita bertengkar ataupun bergaduh dengan pengadil. Walaupun keputusan tu tak memihak kepada pasukan kita, tetap have fun dengan bola tampar. Okey. Salah satu teknik penting dalam permainan bola tampar adalah teknik servis. Teknik servis terbahagi kepada 2, iaitu servis bawah dan juga servis atas. Okey, dalam servis bawah, langkah pertama adalah posisi ketika tubuh berdiri, kemudian kaki membentuk kuda-kuda dengan badan agak condong ke depan. Selain itu, langkah yang kedua ialah salah satu tangan memegang bola dan tangan yang satu lagi digunakan untuk memukul bola dengan jari-jari tangan dalam keadaan mengepal dan juga menggenggam macam ini. Selain itu, bola perlu sedikit dilambungkan, kemudian bola dipukul di bahagian bawah dengan ayunan tangan dari belakang ke depan. Dalam video ini, kita boleh tengok bahawa beliau telah mengaplikasikan teknik-teknik servis bawah. Beliau memegang bola dalam satu tangan dan beliau menggunakan satu lagi tangan untuk memukulnya dengan jari-jari yang telah menggenggam. Seterusnya, beliau melambungkan bola itu dan juga dipukul di bahagian bawah dengan ayunan tangan dari belakang ke depan. Seterusnya, servis atas. Langkah pertama adalah posisi ketika tubuh berdiri dan salah satu tangan akan memegang bola. Kemudian, bola akan dilambungkan dan dipukul dengan jari-jari secara rapat sekuat tenaga. Langkah ketiga adalah pukulan bola perlu melepasi net. Langkah yang terakhir adalah bola boleh dipukul dengan keras supaya membentuk atau beralun. Dalam video ini, kita boleh tengok bahawa beliau mengaplikasikan teknik-teknik servis atas. Beliau memegang bola dalam satu tangan, kemudian bola itu dilambungkan dan dipukul dengan satu lagi tangan dengan jari-jari secara rapat sekuat tenaga. Pukulan bola akan melepasi net dan juga bola perlulah dan boleh dipukul dengan keras supaya membentuk dan beralun.
Digging ataupun teknik menyangka merupakan teknik yang lazim digunakan dalam bola tampar. Teknik ini digunakan sebagai teknik menahan untuk mengawal bola semula dan untuk menyelamatkan bola. Teknik ini sering digunakan untuk menghalang bola dari menyentuh gelanggang selepas servis atau serangan dari pihak lawan, terutamanya bola yang hampir menyentuh lantai. Untuk membuat teknik mengumpan yaitu setting, pemain perlu buka jari-jari tangan supaya membentuk tiga segi seperti gambar di bawah. Pemain harus sentuh bola pada ketinggian kepala dan pukul bola kepada rakan sepasukan untuk rejaman yang kuat. Giliran mengumpan bola penting supaya rakan sepasukan dapat membuat rejaman yang kuat. Di sini saya akan menerangkan tentang kemahiran merejam ataupun spiking dalam bola tampar. Kemahiran ini digunakan untuk mendapatkan skor. Merejam adalah bola yang dihantar dengan membuat smash ke bawah dalam gelanggang lawan. Perejam berdiri dekat dengan jaring, menghadap ke arah daripada mana bola itu akan datang. Semasa bola menurun, perejam melompat tinggi ke udara dengan menghayunkan tangan kiri atau kanan ke atas untuk memukul bola tersebut ke bawah ke dalam gelanggang pihak lawan. Merejam boleh dibahagikan kepada dua, iaitu merejam berdiri dan juga merejam sambil berlari, iaitu running spike. Terima kasih. Untuk blocking, posisi awalan adalah tangan diletakkan di hadapan seperti ini dan lutut dibengkokkan. Lutut perlu dibengkokkan untuk memendekkan masa yang digunakan sekiranya kita hendak melompat. Okey. Jarak di antara kita dengan net adalah sekurang-kurangnya 1 kaki. Dengan jarak ini, sekiranya kita melompat, tangan kita tidak akan terkena net dan menyebabkan pihak lawan mendapat satu mata. Apabila kita sudah melompat untuk blok, tangan hendaklah diturunkan sedikit seperti ini dan bukannya lurus. Ini kerana apabila tangan kita terkena bola pihak lawan, maka kita dapat blok dengan berjaya. Okey. Apabila bercakap tentang blocking bukan saja boleh dibuat seorang, tetapi boleh dibuat sehingga 3 orang. So, kalau dia 3 orang yang blocking, maka itu digelar sebagai triple blocking. Proses adalah sama, yang berbeza cuma bilangan orang yang membuat blocking tersebut. Berikut adalah kesalahan yang didapati dilakukan semasa bermain bola tampar. Pertama, pemain melakukan servis melebihi 5 saat selepas whistle referee ditiup. Kedua, pemain melakukan servis sebelum whistle referee ditiup. Ketiga, pemain memijak garisan servis semasa melakukan pukulan servis. Keempat, pemain menyentuh bola 2 kali, iaitu pemain menyentuh bola secara berturut-turut atau mana-mana bahagian badan pemain menyentuh bola secara berturut-turut. Kelima, pukulan 4, iaitu bola dipukul sebanyak 4 kali, tidak termasuk bola yang dihadang oleh pemain yang berbeza sebelum dihantar ke pihak lawan. Keenam, bola dipegang. Pemain memukul bola secara tidak jelas atau memegang dan melambung bola semula kepada pihak lawan. Ketujuh, pemain menyentuh bola di ruang pihak lawan sebelum atau semasa pihak lawan melakukan pukulan serangan. Kelapan, pemain masuk ke ruang pihak lawan di bawah jaring dan mengganggu pihak lawan. Kesembilan, pemain masuk gelanggang pihak lawan. Kesepuluh, pemain menyentuh jaring. Terima kasih kerana menonton.